Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 11 Julai. Keluasan hutan simpan kekal di negeri ini meningkat 49% bersamaan 566.57 hektar daripada jumlah keluasan negeri 7.4 juta hektar. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Abidin Madingkir berkata, daripada jumlah tersebut, 63% kawasan masih dilitupi hutan. Ia merangkumi hutan simpan, Taman-Taman Sabah, Sanctuari Hidupan Liar serta hutan tanah kerajaan. Beliau mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Nor menjawab soalan adun moyok Datuk Daryl Laiking dalam persidangan DUN Sabah ke-16. Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB komited menyediakan rumah kos rendah kepada golongan berpendapatan rendah secara berfasa. Pembinaan rumah kos rendah fasa 3 Kemabung Tenom sedang dalam pelaksanaan melibatkan 50 unit rumah berkembar. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Aliasni berkata, fasa 1 bagi Sukau Kota Kinabatangan, Melalap dan Pitas melibatkan masing-masing 50 unit rumah teres. Manakala fasa 1 Beluran melibatkan 25 unit rumah teres yang akan dilaksana pada September tahun ini. Sementara fasa 1 Pitas akan dimulakan pada tahun 2025. Rumah kos rendah yang dibina ini adalah khusus untuk golongan berpendapatan rendah B40 dengan harga jualan ringgit Malaysia 47,000 seunit. Program ini dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri dan akan diteruskan pelaksanaannya di dalam rancangan Malaysia ke-13 yang akan datang. Datuk Isnin menjawab soalan adun dilantik Datuk Amisah Yassin dalam sesi soal-jawab persidangan DUN Sabah ke-16. Sebanyak 225 unit rumah kos rendah dibina dalam RM ke-12. Pusat Sandbox Digital Internet of Things menjadi platform inovator dan usahawan digital untuk mencipta produk dan menguji kebolehlaksanaannya berfungsi. Ia sekaligus dapat memacu ekonomi Sabah. Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Harun Durabi berkata, ia secara tidak langsung menjadi pengubah untuk menggalakkan ekosistem sains, teknologi, inovasi dan ekonomi serta meningkatkan pengkomersilan produk inovatif tempatan. Ketika ini terdapat 2 program flagship dilaksana di Sandbox iaitu Innovation for Impact dan Technology Commercialization Associate TCA dengan 40 idea inovasi dalam bimbingannya. Beliau yang mewakili Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi menjawab soalan adun Sibuga Dato' Mokran Ingkat dalam persidangan DUN Sabah. TCA adalah program pensijilan yang direka untuk membentuk anggota ekosistem yang berpengetahuan dan mahir dalam bidang komersialisasi teknologi. Nasib Zafran Hijazi Zainuddin, kanak-kanak yang mengidap masalah buah pinggang terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Terbaru Presiden Parti Harapan Rakyat Sabah, Harapan Rakyat Tan Sri Liew Yun Fah mengunjungi kanak-kanak tersebut di rumah keluarganya di Ladang Morotai, Tawau. Tan Sri Liew berharap agar Zafran mendapat penderma organ yang sesuai agar transplant buah pinggang dapat segera dilaksana. Saya berterima kasih juga kepada Datuk Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zul dan juga Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia dan juga Dr. Samil yang begitu prihatin hari ini telah, walaupun saya baru utarakan perkara ini dalam beberapa hari saja, tetapi serta-merta ada satu tindakan yang tegas. Telah hantar doktor datang sini ambil maklumat budak ini dan cuba bantu budak ini untuk segerakan diperbaiki dengan apa perubatan yang baik tentang buah pinggang dia. Sementara itu, Ibu kepada Zafran Hasnah Marullah menzahirkan rasa syukur atas keprihatinan Menteri Kesihatan dan berharap anaknya dapat kembali pulih. Harapan saya ada penderma yang dapat mendermakan buah pinggangnya kepada anak saya agar dia pulih balik macam biasalah, mesti macam budak normal, boleh berjalan, boleh bersukan. Zafran 13 tahun merupakan pelajar sekolah menengah kebangsaan Abaka Tawau menghidap masalah buah pinggang sejak berusia 6 tahun dan kini menjalani rawatan dialisis.
Usaha mengatasi isu penggunaan plastik yang mencemarkan alam sekitar terus diperkasa. Ia dilaksana melalui kerjasama sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO dengan sebuah syarikat tempatan mengkhususkan produk kayu mampan. Merakidat dengan kerjasama Gaya Belian menyerahkan mesin pencincang moden kepada Kampung Lobong Pulau Gaya, Kota Kinabalu. Penyerahan mesin disempurnakan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat Tanjung Aru, Muhammad Ridwan Akli. Mesin pencincang tersebut berperanan menghasilkan bata eko daripada bahan plastik yang dibuang. Bata eko ini kemudian digunakan sebagai bahan binaan untuk projek komuniti termasuk usaha pengindahan dan pembangunan infrastruktur di Pulau Gaya. Dengan adanya mesin pencincang moden yang baharu, komuniti Pulau Gaya kini boleh membudayakan amalan hijau dengan mengubah plastik terpakai menjadi bata eko. Ia sekaligus mengatasi masalah pencemaran plastik dan menjaga kelestarian alam sekitar. Susulan kebakaran melibatkan 37 buah rumah separuh kekal di Kampung Kuala Abai, Kota Belud petang kemarin. Seramai 234 orang daripada 58 keluarga ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Kampung Kuala Abai. Ketika ditemui RTM, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Daerah Kota Belud Muhammad Syazwan Latun berkata sepasukan anggota bomba digerakkan ke lokasi kejadian selepas panggilan diterima kira-kira 3.43 petang. Daripada 37 rumah yang terjejas, yang terbakar itu, kita dapat selamatkan sebanyak 35 buah rumah yang berampiran. Jelasnya tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Penempatan mangsa kebakaran ni kami tempatkan di pesisiran pantai yang kawasan lapang dan setakat ini ada 58 buah keluarga. Sebenarnya saya musim tu duduk di rumah, tapi bila saya dengar tu riuh bising, maka saya bangun. Bila saya bangun terdengar macam terbakar dia bilang. Bila saya turun, kebetulan terbakar. Jadi masa itu tumpuan kami untuk memadam. Usaha memperkasa wanita terus diperhebat menerusi penganjuran Seminar Wanita dalam Sukan Peringkat Negeri Sabah 2024. Antara fokus utama seminar adalah cabaran utama wanita dalam sukan dan isu perundangan. Pesuruhjaya Sukan Malaysia Suhardi Alias berkata pihaknya merancang untuk merangka beberapa dasar baharu untuk memastikan usaha memperkasa wanita dapat ditingkatkan. Dan kita ingin menggalakkan semua badan sukan ini untuk memperkasakan aspek tabir urus mereka dan juga menggalakkan penglibatan wanita sebagai office bearer, sebagai penjawat di dalam persatuan mereka dan juga untuk melihat bagaimana mereka mengimplementasikan kod sukan selamat sebagai salah satu perkara elemen penting untuk pemerkasaan wanita. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan penutupan seminar berkenaan di Kota Kinabalu. Tambah Suhardi, pembudayaan sukan dalam kalangan masyarakat penting bagi membentuk masyarakat harmoni dan bersatu padu. Sementara itu, peserta seminar yang juga jurulatih Muay Thai Sabah Mardiana Muhammad Maulana menyifatkan seminar tersebut bertepatan untuk memberi motivasi dan informasi berkaitan perkembangan sukan wanita di Sabah. Alhamdulillah setakat ni banyak sebenarnya dapatan yang diterima, ya, terutama sekali dalam memperkasa wanita dalam sukan. Okay. Antara yang menjadi favourite saya di dalam ni adalah berkenaan dengan isu-isu menstrual pada atlet-atlet wanita. Jadi perkongsian output daripada panel-panel kita sangat-sangat membantu, sangat-sangat memberi jawapan yang selama ini saya carilah. Seminar yang dijayakan Pejabat Pesuruhjaya Sukan Rantau Sabah dan Majlis Sukan Negara ini bertujuan memberi pendedahan kepada wanita akan kepentingan bersukan. Setakat ini terdapat 1,853 badan sukan berdaftar di negeri ini. Baik saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.